Sure, it's a common notion, perpetual emotion, but I don't need the comfort of any lies. I've seen the ending, and there's no ascending Selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang dunia pelancongan. Adik kumpulan kami ialah Samantha, Huila, Colin, Zhen Yang, Kayang, Jason dan Zeyue. Kandungan pembentangan kami termasuk pelancongan iaitu definisi pelancongan, jenis dan kepentingan, dan juga pelancongan gastronomi seperti contoh dan faedah pelancongan gastronomi di Malaysia. Selain itu, kita juga akan membentangkan tentang tempat menarik di Terengganu, Perak, Melaka dan Penang. Di samping itu, pelancongan hijau juga termasuk, yaitu maksud dan kebaikan pelancongan hijau. Apakah pelancongan? Pelancongan ialah melawat, melancong, mengembara ke sesuatu tempat lain untuk tujuan rekreasi atau mengisi masa lapang. Pelancongan boleh dilakukan antara bangsa dan di dalam negara diri. Pelancongan antara bangsa mempunyai implikasi masuk dan keluar pada imbangan pembayaran sesebuah negara. Jenis-jenis pelancongan di Malaysia. Eko-pelancongan, kawasan alam semula jadi yang melibatkan kehidupan flora dan fauna. Contohnya Taman Negara Kinabalu di Sabah, reservasi tumbuh-tumbuhan liar tropika dan lokasi Gunung Kinabalu yang tertinggi di Malaysia. Agro-pelancongan, aktiviti pelancongan yang melibatkan kegiatan pertanian, penternakan dan perikatan. Contohnya ladang buah-buahan dan sayur-sayuran di Cameron Highlands, sawah padi dan museum padi di Alor-Setar, Kedah. Inap desa. Inap desa ialah rumah orang awam yang menyediakan ruang atau bilik untuk disewakan kepada pelancong. Konsep inap desa ini bertujuan menampung kekurangan bilik hotel di sesuatu tempat atau tempat yang kecil dan terpaksa tidak mempunyai hotel, resort, chalet dan sebagainya. Konsep inap desa dapat menambah pendapatan orang kampung tradisional. Pelancongan kesihatan. Apa itu pelancongan kesihatan? Pelancongan kesihatan bertujuan untuk menarik pelancong berkunjung ke Malaysia atas sebab rawatan dan perubatan di samping melancong. Pelancongan kesihatan adalah salah satu daripada industri yang pantas membangun pada ketika ini. Pelancong kesihatan merupakan pelancongan di mana seseorang akan melawat dari satu negara ke negara lain untuk tujuan rawatan dan penjagaan untuk pembedahan. Aktiviti pelancongan kesihatan, perkhidmatan perubatan kritikal. Contoh penyakit berkaitan kardiovaskular, penyakit jantung, rawatan komestik dan pemulihan, contohnya rawatan muka dan pelangsingan badan. Benda yang perlu dibawa semasa pelancong. Beg galas. Beg galas, beg sandang atau beg bertali merupakan satu keperluan supaya memudahkan pergerakan anda ketika keluar ke destinasi. Elakkan beg galas yang mempunyai roda kerana ini akan menghadkan perjalanan anda seperti turun naik tangga atau kawasan berbatuan kecil. Pakaian. Menguruskan pakaian dan susunan dengan cara yang betul. Semak keadaan cuaca di destinasi anda dan pilih pakaian yang sesuai. Pilih pakaian yang mudah dibasuh dan fabrik titisan kering yang mana tidak perlu disetrika. Kit mandian dan kit ubatan. Tuangkan shampoo kegemaran anda, berapi dan mana-mana lotion muka dan kulit ke dalam botol plastik kecil dan letakkan kesemuanya dalam bekas plastik lutsina yang boleh ditutup. Kirakan jumlah pil-pil dan vitamin-vitamin yang diperlukan untuk perjalanan anda dan letakkan mereka di dalam sebuah bekas plastik kecil yang kosong.
Seluar dalam, sediakan cukup untuk lawatan selama 7 hari. Lebih dari itu, anda perlu membuat cucian anda sendiri. Seluar dalam pakai buang juga merupakan alternatif yang boleh dipertimbangkan, namun ia merupakan sesuatu yang agak mahal. Gadget. Teknologi pada hari ini telah membebaskan kita dari membawa naskah-naskah buku dan pamflet untuk dibaca. Sebuah tablet ringan boleh memuatkan begitu banyak bahan bacaan beresolusi tinggi dan jangan sesekali melupakan alat pengecas. Pastikan pengecas tersebut boleh mengecas gadget atau peranti anda yang lain juga. Bekalan makanan. Membawa makanan merupakan tindakan yang kurang logik melainkan anda memerlukan satu diet khusus untuk sebab-sebab kesihatan dan keperluan badan anda. Kebanyakan makanan boleh dibeli dari kedai-kedai di destinasi anda. Selamat sejahtera, saya Samantha dan seterusnya saya akan membincangkan tentang kepentingan sektor pelancongan kepada negara. Kepentingan pertama, sektor pelancongan dapat meningkatkan ekonomi. Sektor pelancongan merupakan penyumbang kedua terbesar kepada ekonomi negara. Pengaliran mata wang asing berlaku melalui perbelanjaan pelancong asing yang melancong dalam negara. Setiap pelancong asing yang masuk dalam negara pasti dan perlu menukar mata wang mereka kepada ringgit Malaysia (RM). Dan mata wang asing ini digunakan oleh kerajaan untuk membiayai perbelanjaan pengimportan barang dari luar negara. Seterusnya, pelancongan dapat meningkatkan jumlah peluang pekerjaan dalam negara. 1.16 juta peluang pekerjaan dihasilkan di Malaysia pada tahun 2009 dan meningkatkan pada tahun 2011 ke 1.58 juta, iaitu 13.8% daripada jumlah pekerjaan yang ada di negara ini. Pelancongan sangat memerlukan pekerja, bahkan mengambil jumlah pekerja yang banyak dalam sektor perkhidmatan. Sebagai contoh, dalam perhotelan, pekerja yang banyak diperlukan untuk memastikan hotel sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik dan terurus. Selain untuk memastikan perkhidmatan yang ditawarkan kepada para pelancong juga adalah terbaik di dunia. Selain itu merupakan kesan berganda. Industri pembinaan mendapat banyak manfaat apabila banyak kawasan baru yang dibangunkan untuk tujuan pelancongan seperti taman perniagaan, resort, pusat beli belah dan sebagainya. Sektor pelancongan ini juga membuka peluang perniagaan kepada penduduk-penduduk di sekitar kawasan tempat pelancongan, dan penduduk setempat akan mendapat pelbagai manfaat seperti jaringan jalan raya, bekalan elektrik dan air bersih. Sektor pengangkutan juga terkesan dengan kemajuan sektor pelancongan ini. Di samping itu, sektor pelancongan dapat menyumbangkan industri kraft tangan di Malaysia. Kebanyakan pelancongan asing yang datang ke setiap negara suka membeli cendera hati untuk menjadi kenangan mereka ataupun sebagai buah tangan kepada ahli keluarga atau rakan-rakan mereka, dan kraft tangan merupakan cendera hati yang biasa dibeli. Pelancong asing yang datang ke Malaysia boleh membeli barangan kraft tangan seperti wakit, bubu, wow, kain batik, songket dan lain-lain daripada penduduk tempatan untuk dijadikan sebagai cendera hati. Dan akhirnya, pelancongan dapat mempromosikan budaya dan makanan yang ada di Malaysia. Makanan tradisional seperti boso dan tuhau hanya boleh didapati daripada kaum Kadazan dusun, manakala rendang dan gulai hanya boleh didapati daripada kaum Melayu. Setiap makanan ini mempunyai keunikan rasanya yang tersendiri dan tidak boleh didapati di mana-mana tempat kecuali Malaysia. Pelancongan asing tertarik untuk melihat dan merasai sendiri kehidupan di Malaysia. Dengan adanya keunikan budaya dan tradisi setiap kaum ini, banyak pelancongan dari luar negara yang berminat untuk mempelajari tarian-tarian dan permainan tradisional yang ada di negara kita. Pelancongan gastronomi ialah pelancongan untuk menikmati makanan. Contoh makanan dari Kelantan ialah nasi ulam, kuih bunga dan sambal pijat. Nasi ulam terdiri dari nasi putih yang dicampur bersama ulam-ulaman. Ia terdiri dari daun kaduk, pucuk gajus, irisan bawang dan banyak lagi. Kuih bunga juga dihasil menggunakan telur bersama tepung. Kuih ini akan disiram bersama air gula yang ternyata agak manis. Sambal pijat juga dihasilkan daripada campuran batang atau akar pokok pijat, pembelam belacan, ikan air tawar dan perasa. Sambal ini menjadi menu wajib setiap kali majlis keramaian diadakan di daerah yang terkenal dengan kehijauan flora dan gunung-gunungnya. Di Terengganu terdapat dua jenis kuah laksa yang berbeza, iaitu laksa kuah putih
dan kuah merah. Kuah merah berasa lebih pedas dan berempah, manakala kuah putih pula terasa lebih lemak dengan isi ikan yang begitu banyak. Isi ikan ini juga menjadikan kuah laksa terasa lebih manis. Selain itu, terdapat keropok leko di Terengganu. Keenakan keropok leko terletak kepada jumlah isi ikan yang digunakan. Jika banyak isi ikan yang dicampur, maka lebih enak dan lembut keropok leko tersebut. Dan akhir sekali untuk Terengganu ialah satar. Satar antara makanan ringan yang dibuat dari isi ikan. Merupakan masakan istimewa Terengganu. Ia terdiri dari campuran ikan tumbuk, cili serta halia dan dibungkus dalam daun pisang berbentuk 3 piramid. Tiap satar akan dicucuk seperti teh gergasi dengan batang bulu dipanggang atas bara api. Untuk nombor ketiga, kita ada makanan di Melaka. Terdapat banyak makanan yang berbeza di Melaka. Salah satu contoh adalah laksa nyonya. Laksa ini berbeza daripada laksa kari biasa kerana ia menggunakan udang bukannya stok ayam dalam kuahnya. Ia memberikan rasa kari yang lebih manis. Seterusnya, kita ada mie itik. Mie itik gaya Melaka biasanya ditoskan ke dalam kuah gravy dan di bahagian atasnya diletakkan daging itik yang dicincang. Ia dihidangkan di dalam mangkuk sup yang kecil. Mie ini juga boleh dihidangkan bersama mie sup bergantung kepada pilihan anda. Selain itu, bebola nasi ayam. Di Malaysia, anda tidak akan dapat mencari bebola nasi ayam kecuali di Melaka. Pertama kali nasi ini direbus di dalam sup ayam bersama perasa-perasa lain. Apabila masak, ia digumpal menjadi seperti bola yang memberikan rupa dan bentuk yang unik. Dan akhir untuk makanan di Melaka ialah cendol. Saya percaya mereka tahu atau dengar sebelum perkataan ini cendol. Cendol adalah pencuci mulut yang mempunyai bahan-bahan asas seperti santan kelapa, gula merah cair, kacang merah dan cendol yang menyerupai cacing kecil. Ia adalah pencuci mulut yang manis dan sesuai dimakan untuk menyejukkan badan ketika cuaca terik di Malaysia ini. Tempat berakhir ialah makanan dari Pulau Pinang. Untuk Pulau Pinang, kita ada nasi kandar. Nasi kandar merupakan makanan tradisional Pulau Pinang. Sebut saja nasi kandar, mesti teringat restoran nasi kandar yang sangat popular di Pulau Pinang. Keunikan nasi kandar menarik pelanggan, sampai beratur panjang nak mencuba nasi kandar dengan pelbagai lauk pauk yang meriah. Nasi kandar mempunyai sejarah yang tersendiri di mana ia dibawa oleh Indian Muslim atau dikenali dengan mamak Malaysia. Seterusnya, laksa Penang. Laksa Penang juga merupakan masakan tradisional Pulau Pinang. Laksa Penang yang memang cukup popular di Pulau Pinang. Ada yang panggil asam laksa. Kenapa panggil sebagai itu? Sebab kuahnya lebih cair dan rasanya masam manis. Keunikan laksa Penang sebenarnya adalah pada kuahnya. Nenes dan otak udang diletakkan di dalam kuah laksa Penang yang menjadikan kuah laksa lebih sedap dan lain dari yang lain. Akhirnya kita ada char kway teow. Kalau nak merasa char kway teow yang sedap, marilah pergi ke Pulau Pinang. Char kway teow adalah mie beras yang leper. Satu Malaysia rasanya dah sinonim dengan perkataan char kway teow sebab ia adalah hidangan yang tak kira dimakan untuk sarapan pagi, tengah hari ataupun untuk makan malam. Untuk membangkitkan lagi aroma char kway teow, mestilah dimasak dengan haba yang tinggi. Bahan-bahan tambah yang lain seperti udang, kerang, telur, cili menyebabkan lagi rasa char kway teow. Di sini adalah beberapa faedah atau kebaikan pelancongan gastronomi. Antaranya, pelancongan gastronomi dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat menenangkan minda, ia dapat menghindari perkara negatif dan akhirnya menikmati keindahan alam. Tempat menarik di Malaysia, Terengganu. Tasik Kenyir medan alam semula jadi untuk pelancong. Tasik Kenyir adalah tasik terbesar di Malaysia dan juga merupakan tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara. Ramai di kalangan orang yang mengunjungi tasik yang indah ini adalah penduduk tempatan, pemancing, pemain golf dan kumpulan syarikat-syarikat yang mengadakan aktiviti berada atau sukan mereka di sini. Crystal Mosque, masjid Crystal paling popular dikunjungi pelancong. Antara masjid yang paling unik di Malaysia adalah Masjid Crystal. Keunikan masjid ini menjadikannya salah satu tarikan pelancongan paling popular di Malaysia. Masjid ini terletak di Taman Warisan Islam di Pulau Wanman di luar Terengganu. Kenyir Water Park terletak di Pulau Po di mana pengunjung perlu menaiki bot di pangkalan dari selama 10 hingga 15 minit sebelum sampai di sini. Taman tema air ini memang sangat unik kerana di samping mempunyai kolam air di darat.
Seterusnya, saya akan menerangkan tempat-tempat menarik di Kelantan. Antaranya ada Taman Negara Kuala Kor yang terletak di Kuala Kor, Gua Musang. Taman Negara Kuala Kor terletak di 3 buah sempadan melibatkan 3 negeri iaitu Kelantan, Pahang dan Terengganu. Ia terletak 96 meter dari Gua Musang di sempadan negeri Kelantan. Keunikan dan keindahan flora dan faunanya menjadikan ia amat sesuai sebagai destinasi pelancongan serta penyelidikan. Selain itu, Pantai Nami. Pantai Nami juga dikenalikan sebagai Pantai Senok. Ia adalah antara tempat menarik di Kelantan. Pantai ini sering menjadi tumpuan untuk bergambar khususnya buat para Instagrammable yang bercuti di Kelantan. Berbanding dengan Pantai Cahaya Bulan, Pantai Na berada di tengah-tengah deretan pokok gu yang terusan rapi sambil ditiup angin pasti menenangkan jiwa. Tak cukup dengan itu, layan panorama pantai terutama sewaktu matahari terbenam pasti mendamaikan. Dan akhir sekali, Masjid Muhammadi yang terletak di Jalan Sultan Nah Zainab. Masjid Muhammadi adalah masjid dengan reka bentuk menarik. Ia dibina pada tahun 1867 lalu menjadikannya masjid bersejarah. Ada perubahan dibuat pada binaannya pada tahun 1922 yang menyaksikan perubahan material iaitu dari kayu kepada konkrit. Sejak pembinaannya, ia telah digunakan oleh ulama-ulama tersohor di Kelantan untuk mengajar murid-murid mereka. Melaka mempunyai beberapa tempat yang menarik untuk melancong. Contohnya Museum Kapal Selam Melaka, Masjid Selat Melaka dan Taman Tema Air Famosa. Selain itu, Penang juga mempunyai tempat pelancongan yang indah dan istimewa. Contohnya Pantai Batu Feringgi, Museum Perang dan Masjid Terapung Tanjung Bunga. Selamat sejahtera. Saya, Tan Huila, sekarang akan menjelaskan tentang pelancongan hijau. Pelancongan berkonsep hijau memberi peluang kepada pelancong domestik dan mancanegara meneroka landscape semula jadi Malaysia untuk menikmati udara bersih dan melihat kepelbagaian hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan. Pelancongan hijau merupakan subsektor industri pelancongan yang paling pesat berkembang di serata dunia. Begitu juga dengan eko-pelancongan yang menjadi bentuk pelancongan yang pesat berkembang di negara ini dan menyumbang sebanyak 10% daripada pendapatan sektor pelancongan negara. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kebaikan pelancongan hijau. Pada pertama sekali, pelancong dapat menghirup udara lebih segar apabila dikelilingi oleh pokok dan tumbuhan yang banyak menghasilkan oksigen. Kedua, pelancongan hijau dapat merehatkan minda dan meningkatkan kestabilan emosi. Pelancongan hijau juga dapat menyumbang vitamin D kepada tubuh badan apabila terdedah kepada sinaran matahari. Di samping itu, pelancongan hijau juga dapat meningkatkan ekonomi negara secara mendadak. Dan akhir sekali, peniaga swasta juga akan mendapat untung yang lumayan.